16 September 2013, rakyat menyambut kelahiran Hari Malaysia yang ke-50. Namun dalam kegemilangan menyambut hari tersebut, kita mendapat berita bahawa Chimpeng telah menemui ajal. Jadi sekarang isunya, abunya memberikan satu kesan yang cukup mendalam dalam kehidupan seharian rakyat Malaysia. Jadi isunya, adakah perkara ini wajar? Adakah perkara ini satu perkara yang bijak dibuat oleh kerajaan? Dan bagaimanakah kita harus melihat perkara ini? Jadi ikuti saya, Adli Zakwan, dalam What They Use membincangkan berkenaan dengan isu Abu Chimpeng. Khalid Muhammad Ismas, Ketua Pluralism Projek 2013. Muhammad Irwan Rizal, Yang di-Pertua Pertubuhan Pembangunan Belia Kuala Lumpur. Hai dan Assalamualaikum kepada anda semua yang sedang melayari WhatsApp di mobtv.my. Dan kita kini bersiaran di studio Mob TV bagi membincangkan satu topik yang sudah pun menjadi abu, iaitu tentang topik isu wajar atau tidak abu mayat Chimpeng dibawa pulang ke Malaysia. Dan terima kasih saya ucapkan kepada kedua-dua orang panel yang sudi meluangkan masa untuk berkongsi topik pada malam inilah. Jadi bagi perjalanan datang sini, semua okey? Okey, alhamdulillah. InsyaAllah. Alhamdulillah. Jadi topik ini memang kita nyatakan topik yang mungkin agak sensitif dan sebagainya, tapi kita akan cuba kaji secara rasional dan kita akan lihat pandangan bagi kedua-dua panel lah berkenaan. Jadi mungkin boleh mulakan dengan Khalid dulu. Okay. Bagi anda, siapa itu Chimpeng ataupun bagaimana kita harus melihat Chimpeng? Bismillahirrahmanirrahim. Terima kasih kepada pihak Mob TV dan juga yang saya kasihi, saudara saya yang di-Pertua Majlis Belia Kuala Lumpur. Pertama sekali, bila kita bercakap mengenai Chimpeng, kita kena faham siapa itu Chimpeng. Okay. Chimpeng bagi saya, kalau kita tengok daripada pengalaman orang-orang lama yang terlibat dalam perjuangan kemerdekaan, yang ada nama dalam perjuangan untuk sebelum merdeka dan selepas merdeka. Contohnya kalau kita lihat apa yang dikatakan oleh Prof Hamid, seorang profesor tempatan, dia menegaskan bahawa Chimpeng merupakan salah seorang pejuang kemerdekaan. Dan mengikut kajian yang dia lakukan ialah kita lihat Chimpeng bukan sahaja selepas dia menganggotai Parti Komunis dia terlibat dalam perjuangan ini, dalam penentangan British, tetapi juga sebelum lagi, ketika beliau bersekolah lagi di sekolah rendah dan sekolah menengah, beliau telah pun menganggotai badan-badan pelajar seperti ABIUS, iaitu satu badan yang ditubuhkan di sekolah-sekolah Cina ketika itu untuk menentang keganasan Jepun terhadap orang Cina di negara Cina. Dan kemudian juga begitu juga di sekolah menengah, beliau mula mendekatkan diri dengan persatuan itu lebih dekat dan beliau memimpin gerakan pelajar di sekolah-sekolah Cina. Beliau memimpin 3 buah sekolah Cina di Perak untuk mengutip dana dan juga menjalankan kempen anti Jepun. Dan sebab itu apabila Chimpeng melihat Parti Komunis ini sebagai satu apabila Chimpeng melihat ketika itu Parti Komunis, gerila komunis ini sebagai satu platform yang bagus untuk melawan penjajah Jepun. Jadi ketika itu Chimpeng mengambil keputusan untuk menyertai Parti Komunis untuk melawan penjajahan Jepun di semenanjung Tanah Melayu. Dan kalau kita lihat juga ketika itu, saudara, apabila beliau menganggotai parti itu, seperti biasa parti politik yang lain, PAS, PKR, UMNO dan sebagainya, dalam parti politik mesti ada yang membelot, ada yang menjadi tali barut kepada pihak musuh dan sebagainya. Begitu juga berlaku pada Parti Komunis ketika itu, ya, kepada Front Sosialis dan sebagainya. Dan apabila Parti Komunis ketika itu menyaksikan satu perpecahan yang agak besar, ketika itu apabila ramai orang Parti Komunis yang tidak sanggup untuk berhadapan dengan kesusahan dan akhirnya mereka menjadi tali barut Jepun. Dan Chimpeng diangkat sebagai seorang pemimpin agung dalam Parti Komunis kerana kesetiaan beliau sejak daripada usia remaja beliau sehinggalah beliau menganggotai Parti Komunis itu. Jadi sebab itu kalau kita tengok tulisan Said Zahari juga, ya, kita tengok Said Zahari menegaskan bahawa pada mulanya Said Zahari menganggap Chimpeng ini sebagai seorang mungkin pendapat awal mendengar sejarah-sejarah yang dibuat oleh satu pihak. Dia anggap Chimpeng ini sebagai seorang pengganas, mendengarkan keganasan yang dilakukan komunis. Tetapi bila kita baca dan kita teliti sejarah dan fakta yang sebenar-benarnya, memandangkan buku Said Zahari ini telah pun diiktiraf oleh Universiti Kebangsaan sebagai satu bahan yang dirujuk dan juga diterbitkan pula oleh utusan. Jadi saya lihat
kenyataan Syed Zahari mengatakan Chimpeng sebagai pejuang kemerdekaan yang menentang British dan Jepun adalah satu perkara yang perlu disokong. Dan saya sendiri bersetuju Chimpeng merupakan seorang pejuang kemerdekaan berdasarkan rujukan saya. Bagaimana dengan pendapat Abang Ridwan? Kalau kita kata pejuang kemerdekaan, kalau mungkin ada beberapa yang mengatakan ya dia pejuang kemerdekaan, tapi kalau dia benar pejuang kemerdekaan, mengapa selepas merdekanya Tanah Melayu pada 31 Ogos 1957 dia masih lagi menentang? Jadi adakah berasakan dia layak diangkat sebagai seorang pejuang kemerdekaan atau dia sememangnya satu penganas yang harus kita tentang habis-habisan? Bagi pendapat saya, terima kasih MOP TV juga, Tuan Pengurusi dan juga saudara saya, saudara Khalid. Saya melihat Chimpeng, kita boleh bagi tahu mungkin daripada air mata saudara Khalid, Chimpeng itu mungkin seorang pejuang kemerdekaan. Betul, pejuang kemerdekaan kerana ia menentang penjajah. Konsepnya betul. Tetapi perjuangan itu harus diperhalusi dan juga dituruti dengan tindakan yang lebih positif. Kerana kita menentang penjajah, kita harus menentang dan menghalau penjajah seelok sebaik mungkin. Tetapi jika kita lihat setelah merdeka pun, kan, maknanya penjajah telah keluar daripada negara kita, daripada tanah Melayu. Kan? Kenapa perjuangan itu masih diteruskan? Siapa lagi yang penjajah? Kerana kemerdekaan telah diberi kepada kita. Itu yang pertama. Kemudian keganasan, kita boleh cakap, saya tidak mahu pergi lebih mendalam. Bukan kita tak nak cakap Chimpeng secara individu. Komunis, berapa ramai askar-askar Melayu, polis pada masa itu yang orang kita, rakyat kita, kan, yang dibunuh atau dicederakan. So pejuang kemerdekaan kemungkinan benar, tetapi tindakan itu lebih penting, kan, yang akan mendefinisikan atau mengklasifikasikan erti sebenar perjuangan itu. Ini lebih penting kerana semua manusia adalah pejuang, kan? Semua rakyat adalah pejuang kepada kemerdekaan atau kepada kemenangan tanah air mereka. Tetapi jangan dilupakan tindakan bagi mendapat atau mencapai kemerdekaan itu adalah lebih penting. Ia adalah apa yang kita namakan, kita perlu lihat secara holistik. Jangan kita kerana kita bencikan Jepun atau kita bencikan sesuatu pihak, semua orang yang berdekatan akan turut terlibat sama, menjadi mangsa. Ini yang saya rasakan. Chimpeng mungkin pejuang kemerdekaan boleh dikatakan ia, tetapi kan, dari aspek yang tertentu saya tidak setuju kerana perjuangan tindakan yang dilakukan oleh Chimpeng dan seangkatan dan rakan-rakan beliau amat bercanggah sekali dari segi kemanusiaan. Kerana banyak tentera-tentera kita, polis-polis atau rakyat-rakyat dicederakan oleh Chimpeng, iaitu Chimpeng sendiri adalah saya difahamkan dilahirkan di negeri Perak, Setiawan, kan, pada tahun 1920-an, kan. Itu yang saya gusarkan di sini. So pemahaman itu perlu dibetulkan, fakta perlu dibetulkan. Dia pejuang kemerdekaan mungkin benar, tetapi tindakan itu lebih penting. Saya ulang kembali, tindakan itu lebih penting. Ia mencerminkan kerana selepas kemerdekaan juga ada tindakan, ada keganasan berlaku juga. So dah merdeka, kita nak menjuangkan apa lagi? Mungkin Khalid boleh respon dengan kajian tu. Sebab apa? Kenapa selepas merdeka dia masih lagi menentang kerajaan pada ketika itu atas dasar membawa nama kemerdekaan? Ataupun pada hakikat sebenarnya dia hanya ingin menjadikan Tanah Melayu sebagai satu negara komunis berbanding dengan kemerdekaan menentang penjajah. Pertama sekali saya nak saya nak tambah sikit apa yang dikatakan oleh saudara. Pertama sekali ketika zaman sebelum merdeka, ketika dilancarkan gerila komunis untuk melawan, sebenarnya yang dibunuh tu memang betul ada dalam kalangan tentera dan polis merupakan orang Melayu. Kita tidak sanggah kenyataan tersebut. Tetapi ketika itu, apakan daya tentera dan polis ketika itu adalah di bawah British. Ketika itu belum ada lagi kerajaan Malaysia, kerajaan Tanah Melayu, kerajaan Malaysia. Yang ada itu adalah penjajah British. Jadi apa yang dilakukan oleh pihak parti komunis melalui gerilanya dengan bersenjata itu adalah kerana melawan tentera British. Kita jangan lupa bila kita mengatakan komunis, parti komunis melancarkan gerila bersenjata. Kita jangan lupa dengan Batang Kali Massacre. Mimpi buruk buat orang Melayu yang dibunuh di Batang Kali beramai-ramai. Oleh siapa? Secara totalnya oleh British. Tetapi kenapa tidak langsung kita diingatkan mengenai perkara tersebut? Sebaliknya kita dimomok-momokkan dengan keganasan komunis. Sedangkan komunis dia berlawan dengan tentera dan polis walaupun orang Melayu, tetapi ketika itu di bawah British. Jadi untuk satu-satunya cara untuk mereka menghalang British adalah dengan melawan tentera-tentera ni yang telah dipergunakan oleh British. Tetapi ketika itu kita tidak salahkan orang Melayu yang terkorban. Kerana kita faham mereka ketika itu mungkin
tidak dapat maklumat kerana mereka tahu mereka bertugas bertugas untuk majikan mereka. Tetapi perlu kita sedar bahawa ketika itu Chimpeng bukan melawan askar Melayu, bukan melawan polis di Diraja Malaysia, tetapi Chimpeng hanya melawan polis askar di bawah British. Tetapi dan menjawab kepada soalan tadi, walaupun selepas merdeka komunis masih lagi menjalankan kegiatannya. Kerana ketika merdeka dicapai lagi oleh Tunku, Chimpeng, Parti Komunis minta hanya antara yang paling utama sekali adalah supaya Parti Komunis ini diiktiraf sebagai sebuah parti yang berdaftar. Maknanya mereka nak ceburkan diri mereka dalam arena politik negara. Tetapi malang sekali permintaan mereka itu ditolak oleh kerajaan selepas merdeka ketika itu. Yang kita yakin, Chimpeng, Parti Komunis, kita di pihak yakin bahawa kemerdekaan itu dicapai, bahawa dicapai hasil daripada susun atur British. Tunku sendiri belajar di British dan bagi pemikiran yang kita jumpa dengan orang-orang lama, orang-orang yang seangkatan dengan Chimpeng di Sukirin dan sebagainya, mereka bukan melawan kemerdekaan itu, tapi mereka melawan pemerintahan ketika itu adalah susun atur British. Dan mereka meminta pengiktirafan yang tidak boleh diterima oleh kerajaan. Apa salahnya untuk kita benarkan mereka melibatkan dengan politik supaya mereka tidak lagi menggunakan aktiviti bersenjata? Tetapi disebabkan kedegilan penjajah British ketika itu yang masih memberikan arahan kepada Tunku, kepada kerajaan ketika itu, menyebabkan Chimpeng Parti Komunis terpaksa melawan dengan cara yang bersenjata lah. Tetapi walaupun begitu, mereka tetap menjaga disiplin dan juga tata susila mereka dalam situasi perang. Kalau kita dengar sendiri daripada mulut-mulut yang masih hidup seperti Abdul Rasidi dan seangkatan dengannya. Jadi bang, saya rasa tak tahulah abang bersama ada waktu ketika isu komunis ni abang dah ada ke belum dan sebagainya, tapi bagi saya ataupun saya yakin kat Khalid pada waktu itu tak ada. Jadi perkara ini mungkin kita dapat nak soal sekarang para sejarah pun masih berdebatkan lagi tentang isu samuk satu pengganas masa. Tapi sekarang ni isunya Chimpeng telah pun meninggal dunia, telah pun pergi daripada dunia ni dan sebagainya. Tapi sekarang ni isunya Abu pula yang menjadikan isu sama ada ia patut dibawa atau tidak sebagainya. Jadi bagaimana pendapat anda? Adakah kebencian ataupun penentangan kita terhadap Chimpeng dan juga ideologinya sampai ke Abu, sampai ke buku, sampai ke gambar-gambar dan sebagainya? Saya rasa kita harus berfikiran secara lebih terbuka. Bukan kerana tidak boleh terima Abu Chimpeng itu bermakna kita fokus kepada individu. Kita tidak memberi fokus kepada individu sebenarnya. Kita memberi fokus kepada tindakan secara keseluruhan. Kesan yang masih luka tu yang masih berdarah sehingga ke hari ini. So Chimpeng merupakan salah satu ikon. So apabila ikon itu, apa-apa tindakan akan dilihat secara lebih terperinci. So maka dengan pemergian Chimpeng, so menjadi satu buah perbualan, so dan dijadikan juga satu perbualan yang begitu hangat, kan? Kerana kalau kita lihat secara simpelnya, Abu je, bukan boleh bagi apa-apa kesan, kan? Tetapi bukan itu sebenarnya dia punya objektif, kan? Tapi kesan yang telah ditinggalkan oleh Chimpeng dan juga rakan-rakannya terhadap sejarah kita dan juga terhadap kepada kesan-kesan yang sedang atau telah dialami oleh keluarga-keluarga pejuang-pejuang kemerdekaan kita juga. Kerana kita percaya mereka yang terkorban atau tercedera semasa peperangan atau keganasan itu berlaku merupakan perjuang kemerdekaan juga. Kan? So mereka juga masa. Dan ini mungkin keluarga-keluarga Allahyarham pejuang-pejuang kemerdekaan kita masih tak boleh terima. Kerana mereka juga berjuang untuk tanah Melayu, mereka juga berjuang untuk rakyat. Tetapi mereka cuba tidak membunuh sesama sendiri. So bagi isu Abu sebenarnya, kita tidak boleh fokus kepada Abu. Kita fokus kepada tindakan, kesan itu. Sebab tu kita perlu lihat secara holistik. Jangan kita mempermainkan lagi isu Abu. Dia bukan pasal Abu, ia pasal tindakan dan kesan yang telah ditinggalkan oleh mereka. Menarik bang, sebab kalau kita katakan tentang tindakan lah,
kita sekarang pun mempunyai hubungan diplomatik dengan Jepun, di mana Jepun yang pernah menjajah kita dan sebagainya. Dan kita juga mempunyai hubungan diplomatik dengan China yang sudah dikenali dengan memang memegang ideologi komunisme yang cukup tegar sehingga ke akar umbi dan sebagainya. Jadi bagaimana pula perkara ini dapat memberikan justifikasi tentang penolakan abu atas dasar tindakan yang dibuat, dan sedangkan pada waktu yang sama kita menolak, kita bersama dengan kerajaan Jepun dan juga China dalam isu-isu diplomatik dan isu-isu perdagangan dan sebagainya. Ini mungkin dilihat kerana mereka penjajah. Mereka penjajah. Mereka juga terlibat dalam proses Malaysia atau Tanah Melayu mencapai kemerdekaan. Itu yang pertama. Yang keduanya, kita melihat Chimpeng itu adalah orang kita. Chimpeng rakyat kita, orang kita. Bila orang kita buat kat kita macam ni, sama macam adik-beradik kita, makan kita, tikam kita. Itu mungkin meninggalkan kesan yang lebih mendalam daripada orang luar. Orang luar kita dah berjaya kan untuk menghalau mereka kan. Tetapi saya percaya kejayaan kita untuk mencapai kemerdekaan itu tidak mudah. Seperti saudara Khalid tu, saya ingin menambah tadi, selepas kemerdekaan saya tidak rasa kita disusun atur oleh pihak British, kerana kita mendapat satu kerajaan secara konsensusnya, secara demokrasinya berbilang kaum. Daripada situ. So tetapi Chimpeng dan rakan-rakan mengambil keputusan untuk menentang juga. Kan? Menentang hanya kerana tidak dapat mendaftar parti mereka untuk menyertai parti politik atau secara pendaftaran resah. Saya rasa terdapat banyak saluran untuk kedua-dua pihak kerajaan pada masa itu dan juga pihak Parti Komunis atau Chimpeng untuk duduk semeja cari jalan penyelesaian daripada kita melakukan aktiviti atau tindakan yang ganas. Itu yang saya risau sekarang ni. Jadi kata Abang Irwan tadilah, di antaranya ialah memang dia adalah orang kita, dan orang kita ini memberikan kesan lebih mendalam dan berbanding dengan penjajah. Jadi bagaimana pendapat anda tentang kenyataan ini? Saya pegang kepada pepatah Melayu, air dicincang tidak akan putus. Betul. Jadi kalau kita anggap Chimpeng sebagai adik-beradik kita, walaupun seteruk mana dilakukan kepada kita, seteruk mana anak melukai hati ibu ayah, seteruk mana adik atau abang kakak kandung kita melukai kita, kita tetap menganggap dia sebagai saudara kita. Jadi sebab itu kalau kita tengok juga, Chimpeng ini perlu dianggap sebagai warga negara seperti yang dikatakan oleh saudara saya tadi. Dan kalau kita lihat pula perlembagaan Malaysia yang telah pun ada setelah merdeka. Kalau kita tengok dari satu persatu, artikel 5 hak untuk menikmati kebebasan hak asasi dan juga kehidupan seorang rakyat. Chimpeng berhak, menurut artikel 5 dia tidak boleh dihalang kebebasan dirinya untuk bergerak dalam negara kita sendiri. Manangkan kita telah mengiktiraf dia dalam perjanjian Hak Nyai, di mana beliau boleh bergerak bebas dalam negara jika beliau ingin masuk. Tetapi dalam artikel 8 juga di situ telah menyatakan dengan jelas tidak ada diskriminasi kepada mana-mana pihak yang bergelar warga negara. Jadi artikel 8 Perlembagaan Persekutuan tu lebih jelas lagi menegaskan bahawa kehadiran Chimpeng ataupun disemadikan abu ataupun jasad Chimpeng di tanah Melayu ini, di bumi Malaysia ini adalah satu perkara yang tidak dinafikan oleh kerajaan sepatutnya. Dan juga artikel 9 menyatakan setiap warga negara punya hak untuk bergerak bebas. Dan artikel 10 pula menyatakan kebebasan untuk bergiat. Chimpeng minta PKM diiktiraf sebagai parti politik. Jadi artikel 10 itu sepatutnya kerajaan yang berpegang kepada perlembagaan sepatutnya boleh membenarkan Chimpeng untuk menubuhkan parti politik. Dan mengenai abu tu dibuat masuk tadi, saya rasa adalah maknanya kerajaan tidak perlu takut sangat dengan kehadiran abu Chimpeng ke dalam negara ataupun jasad Chimpeng saya telah minta mati. maaf. Saya rasa bukan kerajaan atau sesiapa takut atau akan kehadiran abu itu, tetapi kesan pada kelak hari kemudian hari yang akan diterima atau akan dicetuskan oleh keluarga-keluarga ataupun pejuang kemerdekaan atau rakyat Malaysia itu sendiri. Sebab tu saya rasa saya beritahu tadi kita harus melihat ni secara holistik. Segala apa artikel 9, 5, 9, 8 dan 10, saya setuju dengan perlembagaan tersebut semua. Tetapi kita perlu melihat cara implementasinya, kerana kesan terhadap rakyat itu sendiri perlu dilihat. Sebab tu mungkin kerajaan mengambil satu pendekatan tidak membenarkan, kerana kemungkinan impak negatifnya adalah lebih daripada impak positifnya. Sebab itu kita perlu lihat secara holistik. Apakah kesannya? Kebaikan banyak atau keburukan lebih banyak? Tapi kalau kita lihat, kalau perkara ini tidak digembar-gemburkan atau diapi-apikan, dimomokkan oleh kerajaan itu sendiri, oleh media-media pro kerajaan sendiri seperti RTM yang diletak di bawah Kementerian Penerangan dan sebagainya. Kalau benda ini tidak dimomokkan, kematian Chimpeng tidak dihebahkan, tidak dihangatkan,
saya yakin disemadikan cimpeng dalam negara tanpa diketahui umum pun adalah satu perkara yang bagus. Tapi soalnya ialah apabila kerajaan itu sendiri yang menghangatkan isu itu. Tapi kita perlu memberi kebebasan kepada pihak media dengan ancaman kebebasan media perlu diberi kepada semua, bukan saja media yang seperti saudara Khalid bagi tahu pro pembangkang atau pro kerajaan kan. Itu harus kita iktiraf kebebasan media kan. Kalau kita ingin mengapa kita ingin menyorokkan pula kan pemulangan Abu Cimpeng atau pemulangan Cimpeng senyap kerana itu seolah-olah kita menyelundup kan. And media pula perlu lebih bertanggungjawab. Jika media tahu, media tak maklumkan kepada rakyat, ini satu kecuaian atau satu apa kita panggil tidak begitu amanah. Saya tidak salahkan media untuk melaporkan, mungkin menarik untuk tetapi jangan diapi-apikan dan dimomokkan mengenai kematian cimpeng. Tapi di antara poin yang juga menarik dikata baruan tadi ialah tentang sentimen. Kalau kita kata holistik, memang kita ada perundangan, kita ada isu moral dan sebagainya, tapi kalau kita lihat secara holistik, ada ramai dan juga yang mengatakan bahawa keputusan yang dibuat ini adalah berdasarkan sentimen. Mungkin pada saya, mungkin pada anda atau mungkin pada mereka yang tidak mengalami pada ketika komunis itu tidak dapat merasai kesan yang sebenar. Tapi bagaimana pula dengan keluarga yang menerima kesan yang tersebut? Jadi bagaimana anda rasakah perkara ini sepatutnya bagaimana perkara ini dihadapi dengan lebih baik berbanding dengan melawan atas dasar sentimen, atau patut kita terima abu dan pada masa sama mengguris hati pejuang-pejuang yang kita katakan tadi itu yang menentang komunis pada ketika bagi saya itu. Kalau benar-benar kerajaan Malaysia tidak bersetuju, kerajaan boleh terus mengkritik ataupun mengeluarkan kenyataan tidak menyokong ataupun kerajaan tidak melibatkan sebarang aktiviti dalam proses persemadian jasad cimpeng di tanah Melayu sekiranya dibenarkan. Tetapi dalam masa sama biarkan cimpeng untuk disemadikan dengan sendiri oleh ahli keluarga terdekat ataupun kumpulan-kumpulan yang menyokong perjuangan beliau, rakyat yang menyokong perjuangan beliau. Dan dalam masa sama kerajaan tidak dihalang. Kita tidak halang kerajaan untuk mengeluarkan kecaman terhadap cimpeng walaupun telah mati. Tidak ada masalah. Dan saya yakin dengan kecaman itu rakyat akan lebih menilai kerajaan dengan lebih baik kerana kerajaan tidak menyokong, tapi dalam masa sama kerajaan berbesar hati untuk melayan orang yang pernah katalah dikatakan pernah buat salah, ya, tetapi kerajaan benarkan untuk disemadikan dalam negara. Rakyat akan lebih melihat kerajaan kita ni kerajaan yang berbesar hati. Ada dua juga poin menarik saya dapat dari. Pertama tentang perjanjian haknya. Dan dalam perjanjian haknya di antaranya adalah menetapkan tarikh selama 1 tahun. Maksud kalau anda ingin baliklah 1 tahun, tapi cimpeng gagal balik dalam 1 tahun. Dan yang keduanya lah berkenaan dengan undang-undang yang anda katakan perlembagaan dan sebagainya. Sebab Mahkamah Persekutuan telah pun menetapkan bahawa cimpeng bukanlah seorang warga negara atas sebab kegagalan beliau dalam membuktikan bahawa dia adalah seorang warga negara tanpa dokumen dan sebagainya. Jadi mungkin anda boleh respon di antara bacaan anda dan sebagainya, mengapa cimpeng tidak balik dalam 1 tahun mengikut pada perjanjian haknya itu, dan keduanya bagaimanakah sebagai rakyat Malaysia yang patuh pada undang-undang harus melihat keputusan Mahkamah Persekutuan ini sebagai satu yang muktamad dan sebagainya. Bagi saya selaku orang yang pernah duduk dalam sel, dalam lokap dan sebagainya beberapa kali. Agak lama juga saya duduk dalam seorang-seorang. Bila kita keluar, kita baca cerita mengenai orang nak bunuh kita, nak pukul kita, kita akan rasa takut sekejap. Kita akan rasa takut. Tak pula dengan orang yang dianggap besar sebagai musuh besar negara. Bila dia nak pulang ke negara sendiri, dia akan rasa takut. Mungkin ada pembunuh upahan dan sebagainya. Jadi mungkin cimpeng ketika itu dia tidak bersedia lagi untuk balik kerana dia takut. Saya pun lepas saya keluar daripada sel, saya tidak terus pergi ke universiti kerana saya dihabarkan persatuan ini, persatuan itu, cuba pukul, nak pecahkan kereta. Kita takut untuk keluar. Jadi saya anggap cimpeng orang yang lebih menerima impak yang lebih besar daripada itu. Mungkin dia takut tempoh yang setahun tu sekejap sebenarnya untuk beliau meredakan kembali isu dan juga untuk menenangkan fikiran setelah berhadapan dengan pelbagai konflik dan masalah-masalah besar ini. Jadi saya rasa kerajaan tidak patut berikan tempoh untuk beliau balik. Sebaliknya kerajaan perlu lebih terbuka, berbesar hati untuk memberikan kebebasan kepada cimpeng untuk balik bila-bila masa. Dan soal dokumen yang cimpeng tidak miliki untuk membuktikan beliau sebagai warga negara, cukup sudah untuk kita buktikan tadi dalam sejarah sendiri mengatakan cimpeng merupakan seorang yang lahir di Setiawan, Perak. Jadi untuk apa lagi kita nak tunggu cimpeng, nak tunggu dia tu buktikan dokumen dia dan sebagainya. Dan kalau betul pun kita perlukan dokumen itu, masakan sempat cimpeng nak buat benda tu semua kerana beliau telah pun lari ke Thailand. Jadi ketika itu memang tidak ada satu cara untuk beliau buat dokumen kad pengenalan, surat pengenalan dan sebagainya untuk beliau bawa ke tanah Melayu membuktikan sebagai seorang negara. Cukup sebagai sejarah yang mengesahkan beliau orang kelahiran Setiawan. Jadi sebelum baruan maksud keputusan yang dibuat oleh Mahkamah Persekutuan tidak boleh diterima dan sebenarnya bertentangan dengan
sifat alam dan sebagainya. Bagi saya pendapat peribadi, memang itu perkara yang tidak masuk akal. Ya, kenapa kita nak menafikan soal kebebasan seseorang? Ya, walau kita telah tahu dah berusia, dah tua, dah tak mampu untuk melawan kerajaan polis tentera kita yang lebih hebat. Jadi saya yakin keputusan Mahkamah Persekutuan itu adalah keputusan yang lebih saya anggap berdasarkan mungkin ada tekanan-tekanan politik dan sebagainya. Tadi abang sentiasa mengatakan tentang tindakan, tentang kesan dan sebagainya, dan abang katakan juga tentang apa kesan yang bawa kepada Abu ni akan datangkan implikasi buruk yang lebih berat lagi daripada benda yang baik. Di antara yang dikatakan oleh Menteri Dalam Negeri Zahid Hamidi mengatakan bahawa mungkin takut akan diadakan perarakan dan sebagainya lah. Jadi ada pula yang isu mengatakan bahawa apa bezanya Chimpeng berbanding dengan Muhammad Hatta, kemudian dengan Ho Chi Minh, dan kemudian dinaikkan pula tentang Tan Melaka, iaitu antara komunis yang cukup arif dalam komunis, iaitu dalam PKA, Persatuan Komunis Indonesia, yang kemudian diangkat sama seperti Soekarno perjuangannya. Jadi bagaimana, apakah membezakan Chimpeng, dan adakah benar sebenarnya ia adalah soal bangsa dan bukan sebenarnya soal ideologi ataupun tindakan yang dibuat? Kita tak boleh bezakan di antara negara lain dan negara satu, negara A dan negara B, kerana tanah Melayu atau Malaysia mempunyai sejarah dan sentimennya tersendiri. Indonesia mungkin mereka mempunyai sejarah dan sentimen mereka tersendiri. Apa yang perlu kita lihat adalah kita tak boleh samakan juga Chimpeng dengan pejuang-pejuang kemerdekaan negara masing-masing. Kerana tindakan itu seperti yang saya cakap tadi, mereka memperjuangkan, semua pejuang kemerdekaan, sejarah akan mengatakan mereka memperjuangkan kemerdekaan. Mereka memperjuangkan asas untuk mendapatkan kemerdekaan. Tetapi pada hakikatnya tindakan yang mereka lakukan, proses mereka dalam perjuangan mereka itu perlu dilihat. Dalam kes Chimpeng, tindakannya memberi impak yang negatif lebih daripada positif. Positifnya kita nampak dia perjuangan kemerdekaan, betul. Negatifnya kita nampak banyak kepada keganasan kepada orang kita, Itu yang kita lihat. Sebab itu kita perlu memperhalusi, kita perlu lihat secara holistik. Sekali lagi saya katakan kerana dengan pemulangan Abu Chimpeng atau memberi kebebasan Chimpeng untuk kembali ke tanah air pada bila-bila masa sewaktu beliau masih hidup, kan, akan memberi impak yang negatif, negatif yang besar kepada rakyat sebahagian rakyat Malaysia. So untuk mengelakkan kekacauan, untuk mengelakkan kesejahteraan kita diganggu gugat, sebab itu kemungkinan kerajaan mengambil langkah untuk tidak membenarkan Chimpeng atau abunya pulang ke tanah air, kerana kita risau dengan sekarang keadaannya yang aman tanpa perarakan. Alhamdulillah dah beberapa bulan kita tengok tak ada perarakan di jalanan. Akan ada pula perarakan hanya kerana untuk mengimbas kembali, untuk menimbulkan lagi kebencian itu sendiri. So kita tak nak itu semua, kan? Saya bukan bercakap dari pihak kerajaan, saya bercakap dari segi kita orang muda. Kita tak nak benda ni semua. Kita dah tahu sejarah. Kita mungkin kita tak perhalusi sejarah secara lebih mendalam. Mungkin saudara Khalid menghalusi sejarah secara mendalam. Tetapi konsep itu saya tidak setuju. Keganasan, memperjuangkan kemerdekaan melalui keganasan kerana berdasarkan pendirian masing-masing, itu saya tidak setuju. Dan saya masih tidak dapat terima jika Abu Chimpeng hadir ke tanah air. Saya sendiri, kan, bukan kerana saya ada apa-apa masalah secara personal, kerana saya tak pernah jumpa Chimpeng, kan, tetapi setelah apa yang saya faham, saya baca, saya kaji, ini tidak betul. Perjuangan dia betul, dia punya konsep dia betul, tetapi tindakan dia tak betul. So maka dengan itu saya setuju dengan tindakan untuk tidak membenarkan Abu Chimpeng, untuk tidak, biarlah ia bersemadi di suatu tempat yang tidak diganggu-gugat, atau tempat itu mungkin tempat itu aman, tidak dicemuh oleh mana-mana masyarakat. Jika Thailand mengambil dia disemadi di Bangkok, tidak dicemuh oleh rakyat di sana, alhamdulillah, di sanalah tempat dia. Tapi bukan di Malaysia, kerana di Malaysia apabila ditanam, orang mungkin akan cemuh, orang mungkin kacau kuburnya, kita tidak tahu, wallahu alam. So kita tak nak tindakan-tindakan seterusnya berlaku. Ini yang mungkin cuba dimaklumkan oleh pihak kerajaan secara indirectly. Tapi yang menarik sebab kenapa Chimpeng? Kenapa? Sebab kalau kita tengok kan, ada juga yang menggunakan contoh sebagai Nordin Maktub, Dr. Azhar Hussein yang di antara dalang utama dalam penggemburan Bali yang mampu lebih kurang 220 orang diterima untuk ditanam di Malaysia. Dan kemudian kalau kita kata tentang Partai Komunis itu sendiri, Syamsul Fakih kita ada di sini sebagai, kita terima dengan baik, tapi mengapa Chimpeng ni cukup ditentang?
berbanding dengan yang lain ni lah, termasuk Ya. juga penganas yang number one public enemy tu. Seperti saudara cakapkan, dia adalah public enemy number one. Apabila dia ada dia punya standard tersendiri, kan, tahap keganasannya, tahap saya ada terdengar atau saya juga ada terbaca beberapa artikel mengatakan Chimpeng adalah pengkhianat negara. Kan, so itu bagi kita adalah satu status yang serius. Pengkhianat itu adalah satu serius. Kita cakap Berbanding dengan penganas bom Bali. Ya, kerana pengkhianat itu dia boleh menimbulkan bermacam-macam. Kerana kalau you khianat dengan kita, kalau khianat saudara sendiri pun kita tu, ni apatah lagi khianat terhadap negara sendiri. Kerana macam-macam boleh berlaku. Tindakan daripada khianat itu akan diteruskan dengan keganasan. Keganasan akan diteruskan dengan penipuan. Penipuan apa lagi? Dia ada kesinambungannya sendiri. Itu yang kita risaukan. Saya tambah sikit. Kalau macam tu bermakna kerajaan sepatutnya tidak perlu harus pandang ke belakang. Bila tindakan kerajaan tidak membenarkan Abu Chimpeng untuk masuk ataupun disemadikan Chimpeng di tanah Semenanjung ni, sepatutnya ialah kerajaan perlu lihat juga. Kalau kerajaan mengatakan kerana kenangan silam apa yang Chimpeng telah buat pada negara, kerajaan perlu tengok juga bagaimana British dalam Batang Kali Massacre, bagaimana Jepunnya dan ketika penjajahannya lebih menyeksakan sebenarnya, lebih menyeksakan dan jauh lebih besar angka-angka yang terkorban. Tetapi kenapa sampai hari ini, daripada mereka sampai hari ini, kita masih lihat kerajaan boleh buat hubungan diplomatik dan juga membawa masuk orang-orang asing ini, termasuklah yang akan datang ni, orang besar pengganas yang paling kita orang kata benci Barack Obama, untuk diterima kehadirannya ke Malaysia. Dan juga kalau kita tengok banyak pengusaha-pengusaha kilang-kilang Jepun, kilang-kilang British yang dibenarkan beroperasi dan berniaga di Malaysia. Kita benarkan mereka menggunakan tanah-tanah kita, menggunakan keringat-keringat rakyat kita untuk mereka mengembangkan pasaran mereka, untuk mereka buat hubungan baik setelah apa yang berlaku sebelum mereka. Tetapi kenapa tidak dengan satu gerakan komunis yang kecil berbanding dengan Britain dan Jepun? Kenapa tidak untuk kita memberikan mereka pengiktirafan yang sama ataupun keterbukaan yang sama sebagaimana kerajaan memberikan keterbukaannya kepada Jepun dan British? Sebab tu saya nyatakan seperti sebentar tadi, impak itu negatifnya lebih atau positifnya lebih. Kalau impak kehadiran Chimpeng, apakah impak dia, kesan dia? So kita nampak bila bercakap saja, belum tindakan lagi, bila bercakap je banyak negatif impak, aura negatifnya, kebenciannya timbul daripada rakyat secara tiba-tiba pun, macam saham naik. Kan, saham Chimpeng, semua bercakap pasal Chimpeng. Pergi mamak cakap pasal Chimpeng. Pasal kebencian, bukan cakap pasal kebanyakannya bukan cakap pasal kebaikan, banyak cakap kebencian. So kita risaukan, kita gusar akan apa akan terjadi terhadap kebencian ini. Apabila sampai di sini, kita tidak tahu tindakan yang seterusnya individu atau kelompok kumpulan akan ambil. Walhal tadi seperti saudara Khalid bagi tahu, kerana British dan Jepun, kenapa kita boleh masih melakukan hubungan diplomatik, kerana sentimen sekarang ini tidak melihat itu sebagai satu kebencian, kan? Kerana ia memberi impak yang ada benefit faedahnya kepada rakyat, kan? Tetapi tidak nampak impak negatifnya. Mungkin itu kita perlu lihat. Kita jangan lihat kepada satu-satu tindakan itu saja. Dulu betul British jajah kita, Jepun jajah kita, so kita kena benci mereka sampai mati, kan? Tetapi sentimen itu semakin berkurangan. Masih ada, tetapi semakin berkurangan kerana mereka juga mungkin sudah sedar akan kesilapan mereka kerana menjajah kita sesuka hati. Tetapi sekarang kita mengadakan hubungan diplomatik untuk mendapatkan win-win situation. Itu sahaja. Dan saya kira soal sentimen ataupun kebencian yang dikatakan itu, saya ianya bermula daripada tindakan kerajaan itu sendiri. Kerajaanlah yang akan mewujudkan situasi di mana sentimen kebencian rakyat, kerajaanlah akan mempublicity dan mempromosi kebencian atau kesukaan rakyat kepada satu perkara itu. Kerajaan tidak create, tidak cipta. Kerajaan bertindak berdasarkan reaksi rakyat. Daripada situ baru kita dapat melihat kerajaan perlu mengambil tindakan secara susulan. Jika kita tahu banyak sebab tu adanya op cantas, kerana sekarang banyak kes-kes jenayah. So reaksi itu disusuli dengan tindakan. Kerajaan tidak bertindak dahulu. Kerajaan tengok reaksi bagaimana. So reaksi, result dia apa? Result dia negatif. So we need to take actions accordingly. Itu yang dilakukan oleh pihak kerajaan. Mereka tidak mencerita sewenang-wenangnya sebab apa? Chimpeng tak bagus, kan? Mana-mana manusia mesti ada bagus, mesti ada tak bagus. Tetapi kita perlu lihat dia punya impak, kesan dia. Bagus lagi banyak,
tak bagus lagi banyak. Kalau begitu saya kira kehadiran Barack Obama juga 11 Oktober nanti juga dikecam oleh Tun Mahathir dan sebagainya, gerakan dari Dewan Perniagaan Melayu Malaysia dan sebagainya, MTM, Majlis Tindakan Ekonomi Melayu. Mereka juga mengecam, dan majoriti rakyat Malaysia termasuk China, India juga mengecam kehadiran Barack Obama, jemputan kerajaan Malaysia Barack Obama ke Malaysia. Tetapi kenapa? Walaupun reaksi rakyat, tetapi kerajaan tetap mempublisitikan, mempromosikan kebaikan Barack Obama dan USA itu untuk hadir ke Malaysia. Jadi soalnya ialah peranan kerajaan itu yang akan mempubliciti dan promosikan sesuatu isu, sama ada ia nampak baik atau nampak buruk. Jadi pada pandangan anda, mengapa kerajaan bertindak sedemikian terhadap Chim Peng? Mungkin kerana bagi saya fahaman politik. Fahaman politik yang telah lama, dan juga kerajaan melihat Chim Peng ini merupakan seorang yang gerakan yang dibawanya itu adalah gerakan yang kuat mengkritik dan menentang perkara-perkara yang salah yang dilakukan oleh kerajaan. Jadi kerana parti komunis ini telah melahirkan banyak ideologi dalam kalangan anak muda politik kiri. Sekarang seperti parti politik pembangkang sekarang, ada juga dia juga jadi parti kerajaan di negeri-negeri Selangor apa semua kan, kuat mengkritik kerajaan persekutuan, tetapi mereka tidak kita panggil aktifkan status parti politik mereka oleh pertubuhan pendaftar pertubuhan. Itu yang kita gusarkan sekarang ni. Dalam situasi sekarang mungkin kerajaan tidak berkesempatan untuk aktifkan kerana dengan tekanan dan juga kesedaran rakyat makin tinggi. Tetapi juga kita kena lihat yang parti komunis ini telah lama aktifkan, dan kerajaan ambil kesempatan daripada tindakan susulan seterusnya. Dan juga kalau kita lihat juga bang, kalau kita lihat juga kerajaan juga pernah ada usaha untuk mengaktifkan pemimpin pembangkang seperti meng-ISA kan Nik Abdul, anak muda yang balik daripada Pakistan untuk daripada ditonjolkan sebagai pemimpin. Jadi dipenjarakan ISA 7 tahun dan akhirnya keluar, menyebabkan menyusahkan untuk anak-anak muda ini untuk aktif untuk menentang, melawan kerajaan dari segi kritikan dan perkara yang salah. Anda daripada awal hingga akhir mengatakan harus bawa abu dan sebagainya, sebagai salah satu pendapat anda, apakah kebaikan, kalau abang itu mengatakan tentang kebaikan, keburukan, apakah kebaikan yang mampu dibawa oleh abu ini kepada negara Malaysia daripada sudut dalam negara dan juga dari sudut luar negara? Dan mungkin anda boleh terus simpulkan sekali tentang keseluruhan pemikiran anda terhadap isu ini. Saya yakin dan percaya dengan adanya kebenaran ataupun berbesar hatinya kerajaan, terbukanya kerajaan Malaysia untuk menerima jasad Chim Peng untuk disemadikan di tanah air sendiri. Saya akan melihat kerajaan Malaysia akan terus dipandang dipandang hebat sebagai satu kerajaan, satu pemerintah yang begitu terbuka dan berbesar hati dan begitu open-minded untuk menerima, untuk memaafkan seseorang yang dikatakan sebagai musuh negara nombor 1. Bila kerajaan terima, kerajaan mengatakan Chim Peng dibenarkan untuk disemadikan di tanah airnya, menunjukkan kerajaan itu mengikuti landas-landas perlembagaan persekutuan yang telah dipersetujui sejak zaman merdeka, dan juga menunjukkan kerajaan itu di mata dunia, menunjukkan kerajaan itu adalah sebagai satu kerajaan di sebalik nama kerajaan yang semakin kotor dengan isu pelbagai, isu Atantuyar dan sebagainya. Apabila adanya isu Chim Peng ini akan memberikan kesan yang baik kepada kerajaan dari segi pandangan masyarakat awam antarabangsa kepada kerajaan Malaysia, bahawa kerajaan Malaysia merupakan kerajaan yang berbaik hati kerana membenarkan bekas musuh nombor 1 negara untuk balik ke tanah air dan dimaafkan dan disemadikan, walaupun kerajaan tidak perlu mengeluarkan sebarang kos untuk membawa balik Chim Peng, kerana saya yakin banyak persatuan NGO anak muda mahasiswa yang bersedia untuk menampung segala kos perbelanjaan untuk disemadikan Chim Peng di tanah air. Dan saya sebagai kesimpulan menyatakan bahawa Chim Peng sebagai seorang pejuang kemerdekaan adalah patut untuk kita raikan pemergiannya itu dan juga jasa-jasanya. Tidak perlu kenangan-kenangan silam yang telah berlaku, kalau ia pun beliau pernah melakukan kesalahan. Sebagaimana Jepun dan British kita mampu berjabat tangan, kenapa tidak dengan Chim Peng yang sudah tua dan sudah tidak ada kumpulan dan gerakan untuk melakukan penindasan seterusnya. Jadi saya yakin kepulangan Chim Peng adalah harus kita sambut, walaupun beliau telah disemadi, dan tapi saya masih mengharapkan supaya kerajaan dan kumpulan-kumpulan yang masih tidak dapat memaafkan beliau, supaya sama-sama kita berbesar hati menerima apa yang telah jasa-jasanya yang telah dilontarkan untuk kebaikan negara satu masa dulu. Perlu juga kita iktiraf dan kita ingat, dan sama-sama kita saling memaafi. Ya, baik. Jadi sebelum tanya, berikan abang ruang untuk buat kesimpulan. Ada satu tamu rumah oleh Kon Yu Yin yang dibuat pada 2 Oktober 2011 dengan Chim Peng lah. Di antara kata-katanya akhir tu boleh katakan dia nak balik ke Malaysia, ke tanah airnya tersendiri. Di antara nasihat terakhir atau
ataupun nasihat yang diberikan sewaktu temu ramah tersebut ialah China harus bekerjasama dengan Melayu membangunkan tanah air Malaysia. Itu kata-kata terakhir. Dan pada hari ini, tak silap saya, baru-baru ini keluar satu surat yang dikatakan alleged return by Chimpeng lah, mengatakan bahawa dia cukup ingin kembali ke tanah air yang tercicir dan sebagainya. Jadi mungkin abang boleh respon tentang kenyataan yang dibuat oleh Chimpeng ni dan mungkin boleh buat simpulkan mengapakah bagi beberapa abang Abu ini sebenarnya tidak boleh dibawa masuk Okey, Malaysia. itu merupakan, jika kenyataan itu adalah kenyataan yang benar, itu merupakan satu kenyataan yang bagus. Tetapi ia tidak perlu difokuskan kepada Melayu dan Cina saja. Ia perlu difokuskan kepada semua golongan kaum yang ada di negara kita. Kan? Yang keduanya, apa yang kita lihat, dia masih ada lagi semangat perkauman itu sendiri. Kita sekarang ni kita cuba untuk mengurangkan, walaupun kita akui masih ada semangat perkauman itu, tapi kita perlu mengurangkan kerana kita tidak mahu ada perbalahan di antara kaum. So itu amat bahaya sekali. Apa yang ingin saya simpulkan di sini adalah dengan memaafkan musuh nombor satu negara seperti saudara Khalid bagi tahu tadi, ia mungkin akan menimbulkan lagi atau mewujudkan atau melahirkan lagi lebih ramai musuh-musuh negara yang mereka akan jadi musuh negara, dan kemudian dengan harapan dia tahu kita sooner or later kita akan dimaafkan oleh Malaysia. Malaysia harus menjadi sebuah negara yang berbaik hati, tetapi bukan kepada pengkhianat atau musuh, tetapi kepada masyarakat termasa, kepada masyarakat sendiri, kepada rakyat sendiri. Itu adalah lebih penting daripada memaafi musuh negara, di mana kesannya akan mungkin melahirkan lagi musuh-musuh negara dengan lebih ramai. Itu yang kita gusarkan. So perkara ini perlu dielakkan. Pejuang-pejuang kemerdekaan daripada dulu sehingga sekarang atau pada masa akan datang, perjuangkan kemerdekaan dengan cara atau tindakan yang betul. Keganasan bukan merupakan satu tindakan yang positif. Itu yang boleh saya rangkumkan. Terima kasih. Jadi terima kasih diucapkan kepada kedua-dua panel kerana sudi memberikan pandangan terhadap isu ini. Dan di antara beberapa mungkin cerita yang boleh dikongsikan, yang pertama ialah Chimpeng sememang yang dipersetujui oleh dua orang panel ini bahawa dia adalah seorang anti penjajah sehinggalah pada tahun 1957 yang mungkin boleh didebatkan pada sesi yang lain. Dan keduanya, diakui juga bahawa dialah penyebab di antara kematian 10,000 orang rakyat Malaysia sendiri. Dan yang ketiganya, dia telah pun membuat satu kenyataan ingin balik ke Malaysia, ingin patuh kepada kerajaan telah menandatangani perjanjian Hat Nyai. Dan kemudian juga dikatakan telah menghantar 10 surat untuk kembali ke tanah air, dan sehingga pada akhir ini Mahkamah Persatuan telah menolak ataupun permohonan beliau dan menyokong keputusan kerajaan untuk menolak permohonan beliau masuk ke Malaysia dan sebagainya. Jadi mungkin serah kepada anda, harapkan informasi yang diberikan kepada anda ini dapat membantu anda membuat penilaian bagi diri anda sama ada Chimpeng adalah seorang penjenayah nombor satu Malaysia ataupun ialah sebagai pejuang kemerdekaan. Dan mungkin juga kami berharap agar anda dapat meluangkan masa untuk mengkaji lebih mendalam terhadap sejarah asal usul kemerdekaan negara kita ini. Saya harapkan informasi semua dapat membantu anda. Dan sekian sahaja dari saya, Adli Zakwan, dan bersama dengan kru penerbitan What Say You, sehingga kita berjumpa lagi. Jadi insyaAllah jangan jadi dayus, jangan jadi bodoh, bacalah. Semoga ia memberikan manfaat kepada anda. Assalamualaikum.